Hukum menjaga rambut dalam Islam adalah mustahab ataupun disebut juga sebagai sunnah berdasarkan hadis Nabi SAW yang menganjurkan untuk kita menjaga rambut, dan juga daripada perbuatan baginda Rasulullah yang sangat menitik beratkan penjagaan rambut bagi diri baginda Rasulullah SAW, dan juga apabila melihat kepada orang lain, keadaan rambut orang lain, ditegur oleh baginda Rasulullah untuk dijaga dan diuruskan. Menjaga rambut ini adalah merupakan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, dan bahkan Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya untuk menjaga rambut. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sya'ar falyukrimhu." Barang siapa yang memiliki rambut, maka hendaklah memuliakannya, ataupun dengan maksud muliakanlah ia. Disebutkan seolah-olah diperintah oleh baginda Rasulullah SAW, falyukrimhu, dan maka muliakanlah ia. Kata para ulama, maksudnya dibersihkan, dibasuh, dijaga, dirapikan. Itu yang dititik beratkan oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh kerana itu, kita lihat bagaimana cara hidup baginda Rasulullah SAW yang terkenal dengan insan yang paling bersih dan paling rapi. Salah satu yang dititik beratkan oleh baginda Rasulullah adalah penjagaan rambut baginda Rasulullah SAW, yang disebutkan oleh Sayyidina Anas bin Malik dalam satu riwayat, Nabi SAW ketika mandi, setelah selesai nampak kesan cucian rambut baginda Rasulullah SAW, yang mungkin hari ini kita boleh sebutkan sebagai shampoo, yang digunakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan juga Nabi SAW juga disebutkan suka untuk merapikan rambut, dan Nabi sendiri menegur kalau melihat ada di kalangan para sahabat yang rambutnya itu tidak terurus, baik itu yang berbau, baik itu yang terkusut masai, yang tak terurus, ditegur oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, betulkan, uruskan rambutmu dengan baik, basuhlah ia dan rapikan ia, kata Nabi SAW, kerana sesungguhnya Islam itu adalah menitik beratkan kebersihan. Jadi ini adalah merupakan jelas anjuran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila disebutkan sesuatu di dalam Al-Quran, pastilah ianya mempunyai daripada rahsia-rahsia biasa. Oleh kerana itu, di dalam beberapa kitab, bahkan yang terkini, di antaranya kajian disebutkan Al-Quran dan Sains, mengkaji tentang apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, termasuklah jenis-jenis makanan, tumbuh-tumbuhan, baik itu logam dan sebagainya, maka ianya pasti mempunyai kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Oleh kerana itu, tidak berhenti kita lihat para ahli perubatan dan saintis mengkaji setiap apa yang disebut dalam Al-Quran, maka ianya terbukti sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, bahawa sesungguhnya baik kejadian daripada langit dan bumi ini memang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan sebagai faedah kepada umat manusia. Maka jelas disebutkan bahawa apa-apa yang diciptakan oleh Allah itu mempunyai faedah-faedah yang luar biasa. Bawang putih merupakan salah satu daripada tumbuh-tumbuhan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, ketika mana Bani Israel mereka meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah untuk diturunkan akan beberapa jenis daripada tumbuh-tumbuhan untuk manfaat dan kegunaan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Keluarkan untuk kami, maknanya mohon kepada Allah untuk keluarkan, tumbuhkan kepada kami daripada bumi ini sayur-sayurannya. Kemudian disebutkan kithaiha, yakni timun, wa fumiha, ini bawang putih disebutkan, wa adasiha wa basaliha, dan kacang adas atau kacang dal, dan juga bawang merah. Jadi kalau bawang putih itu disebutkan secara jelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebutan wa fumiha, iaitu daripada bawang putih yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka dikaji oleh pengkaji Al-Quran daripada sudut saintifiknya dan perubatan, maka terselah jelas besarnya manfaat bawang putih ini untuk kegunaan
baik itu dari segi sudut tubuh badan dan juga daripada kesihatan diri seseorang. Adapun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali dalam riwayat Ad-Dailami, Nabi SAW ketika mana menyebutkan makanlah kamu dan berobatlah kamu dengan bawang putih, kerana sesungguhnya bawang putih itu boleh menyembuhkan 70 penyakit. Itu disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu tidak menghairankan Ibnu Sina, salah seorang daripada ahli perubatan Islam yang termasyhur, bahkan terkenal di seluruh dunia dengan kitab At-Tib ataupun telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris sebagai medicine, menyebutkan bahawa bawang putih itu mempunyai khasiat-khasiat yang banyak, di antaranya bukan hanya yang biasanya dikenali dengan dimakan ataupun dimanfaatkan dengan makanan, tetapi dengan luaran, termasuklah yang disebutkan kelebihannya adalah memelihara rambut daripada gugur dan memberikan kemantapan dan juga kebersihan serta kebaikan kepada rambut. Allah Subhanahu Wa Taala memang menciptakan baik itu daripada langit ataupun bumi sebagai faedah dan manfaat kepada manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan Allah Subhanahu Wa Taala menundukkan, yakni menjadikan apa yang ada di langit dan di bumi sebagai faedah dan manfaat kepada manusia, yang ianya merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya kejadian itu adalah merupakan tanda kebesaran Allah dan juga dapat diambil manfaatnya, kata Allah, liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang benar-benar menggunakan akal, yakni orang yang mengkaji, orang-orang yang membuat suatu penelitian pasti akan menemui manfaat-manfaat dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini jelas menyebutkan bahawa adanya hikmah, faedah, khasiat di dalam kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara spesifiknya, kalau disebutkan tentang bawang putih di dalam Al-Quran, termaktub di dalam suratul Baqarah, yakni peristiwa ketika mana Bani Israel memohon kepada Nabi Musa agar Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk manfaat mereka. Di antara daripada tumbuh-tumbuhan itu disebutkan adalah bawang putih, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha." Keluarkan untuk kami daripada bumi ini dari sayur-sayuran, baik itu daripada timun, bawang putih, kacang dal dan juga bawang merah. Bermakna jelas disebutkan beberapa jenis tumbuh-tumbuhan, salah satu daripadanya adalah bawang putih yang disebut dalam Al-Quran sebagai fumiha ataupun fum, yakni bawang putih. Itu jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW memang menyebutkan tentang bawang putih dan khasiatnya di dalam riwayat Ad-Dailami yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, berubatlah dan makanlah kamu dan berubatlah kamu dengan bawang putih, kerana sesungguhnya bawang putih itu mengobati 70 penyakit, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin untuk membetulkan persepsi masyarakat, khususnya umat Islam, yang kadang-kadang terkeliru. Mungkin ada mengatakan, bawang putih bukankah makruh hukumnya? Bawang putih itu disebutkan makruh hukumnya dimakan sekiranya seseorang itu mendatangi solat. Yakni apabila dia makan, kemudian tak membersihkan mulutnya, yang dengan sebab itu mengeluarkan bau, maka Nabi SAW dalam hadis mengatakan, barang siapa yang memakan bawang ini, kata baginda Rasulullah SAW, jangan dia mendekati masjid. Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, adakah haram memakannya? Maka Nabi mengatakan, aku tidak akan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi yang aku tak suka adalah baunya. Maka kalau dilihat khasiat dan manfaat,
Kemudian apabila ianya tidak mengeluarkan bau, khususnya ketika ingin untuk mendatangi solat, maka sudah tentulah ianya adalah satu manfaat yang boleh digunakan untuk seseorang, apatah lagi di dalamnya terkandung khasiat-khasiat yang luar biasa. Bawang putih di zaman silam ini kalau dilihat dalam sejarah sudah digunakan sejak zaman dahulu lagi. Disebutkan baik di zaman Greek, di zaman Rom, bahkan yang saya sendiri yang maklum ni sebab saya belajar di Mesir, di kerajaan Firaun dulu, iaitu disebutkan sebagai tamadun Mesir, satu tamadun yang cukup tua, yang lama. Disebutkan Firaun dan juga pembesar-pembesar ini, mereka sangat memerlukan ataupun menggunakan kepada bawang putih, sehingga di zaman itu bawang putih dianggap suci, bahkan disebutkan nilainya seperti emas. Apabila dilihat akan khasiat dan juga hikmah daripada bawang putih itu, maka kita percaya dan mengakui bahawa patutlah kenapa bawang putih itu mereka menganggap sangat berharga dan dianggap suci, bahkan hanya pembesar-pembesar ataupun dari golongan-golongan bangsawan sahaja yang dapat mengambil manfaat dari bawang putih ini. Terserlah kerana ianya membawa kepada banyak manfaat. Oleh kerana itu, kalau kita lihat sendiri mengikut kajian, di antara yang akan diletakkan di mumia daripada Firaun itu adalah bawang, baik itu bawang putih ataupun bawang merah. Dan di antaranya disebutkan rambut daripada Firaun itu terjaga rapi. Di antara sebabnya, salah satu sebabnya adalah kerana menggunakan rawatan ataupun daripada khasiat bawang putih. Itu disebutkan di dalam tamadun Mesir. Bawang putih mengikut kepada hukumnya, seperti mana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang menyebutkan barang siapa yang memakan bawang ini, ada yang mengatakan bawang merah ataupun bawang putih, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Maka ada yang memahami bahawa bermakna memakan bawang ini adalah makruh ataupun menggunakan bawang ini adalah makruh. Akan tetapi jelas telah pun diterangkan oleh hadis yang lain oleh baginda Rasulullah SAW ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, adakah memakan bawang itu adalah makruh wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, adakah haram wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, tidak. Aku tidak akan mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Yang aku tak suka, kata baginda Rasulullah, adalah baunya. Kalaulah tidak kerana aku sentiasa berkomunikasi dengan malaikat, pasti aku akan memakannya. Jadi bermakna kerana malaikat tak suka kalau ketika bercakap tu dengar mengeluarkan daripada bau daripada bawang itu. Nabi SAW yang sentiasa berinteraksi dengan malaikat, maka Nabi SAW tidak memakannya kerana sentiasa. Tapi makruh itu, kata para ulama, adalah ketika seseorang makan yang mengeluarkan bau, kemudian dia hadir ke masjid, salat berjamaah sehingga mengganggu bau itu kepada jamaah-jamaah yang lain. Tetapi di dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW mengatakan, kalau kamu nak hilangkan bau atau mengelakkannya, masaklah ia, kata Nabi SAW. Bermakna dalam hadis ini difahami, kalau dianya tidak ataupun baunya itu tidak keluar, tapi boleh untuk dimanfaatkan, dan yang dimakruhkan adalah ketika solat dan tidak mengeluarkan kepada bau. Jadi insya-Allah kalau ada baik itu produk atau sesuatu yang mana ianya mengambil khasiat dan manfaat daripada bawang putih khususnya, tetapi ianya tidak mengganggu dengan baunya kepada orang lain khususnya ketika solat, maka tidaklah hukumnya adalah haram maupun makruh. Sebenarnya tidak salah kalau sekiranya apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW yang mana memang terbukti di dalamnya itu ada manfaat untuk dijadikan satu produk. Tetapi dengan catatan atau syarat, mestilah ianya dibuat dengan kajian
dan juga maklumat yang benar oleh pakar sehingga terhasillah produk yang memang terbukti memberi manfaat kepada manusia. Yang tak boleh adalah seseorang yang mana menggunakan apa-apa yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW tanpa ada panduan yang benar, hanya dengan menyebutkan ayat dan juga hadis, kemudian ianya menjadikan itu sebagai salah satu daripada cara untuk melariskan daripada produk mereka tanpa daripada rujukan dan kajian daripada pakar. Allah SWT berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada pakar, kata Allah SWT, kepada orang yang mengetahui kalau kamu tak tahu. Walaupun ya ada produk, ada jenis tumbuhan, makanan dan sebagainya disebut, tetapi pastilah ianya ada manfaat dan kesesuaian kepada setiap manusia itu. Maka kita memerlukan kepada ahlinya, iaitu pakarnya, baik itu dari sudut saintifiknya, untuk dianya benar-benar menghasilkan manfaat kepada manusia. Jadi maknanya boleh sebenarnya untuk kita sebenarnya memang kalau boleh kita ambillah apa-apa yang telah pun disebutkan kerana ia boleh mendatangkan manfaat yang besar, tapi dengan syarat yang kita sebutkan tadi. Saya memang mempunyai masalah rambut yang mana saya ni ada masalah kulit kepala yang sensitif dan juga rambut gugur. Jadi lebih lagi masalah ni akan lebih bermasalah sebab memang sebelum ni saya banyak membawa orang untuk menunaikan umrah dan haji. Jadi pada waktu tu kalau kita kata rambut ni kalau kita garu sikit-sikit dah gugur, kita akan kena dam. Tapi alhamdulillah, walaupun sebelum ni saya dah cubalah cari produk itu dan ini, tapi alhamdulillah setelah saya menggunakan daripada produk Dr. Situna Garlic Shampoo ni, alhamdulillah saya lihat satu scalp ataupun saya punya kulit kepala ni dah mula kurang daripada kelomomonya ataupun dia punya sakitnya tu. Yang keduanya, alhamdulillah masalah rambut gugur ni sangat-sangat berkurangan dan bahkan saya lihat luar biasalah maknanya dia punya kesannya tu. Jadi alhamdulillah memang sangat terbaik. Mungkin ini yang disebutkan tadi daripada khasiat bawang putih yang memang ianya mengobati atau merawat rambut gugur dan juga kulit kepala. Maka alhamdulillah mungkin dia serasilah dengan saya ni. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan betul-betul manfaat itu dapat untuk dimanfaatkan insya-Allah. Itu yang kita mohonlah. Tapi alhamdulillah apabila saya dah gunakan produk ni, hasilnya sangat baik. Alhamdulillah.